Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Roslan dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang teori terjemahan Dryden tahun 1680. Kumpulan kami telah memetik tajuk syair yang bertajuk Beloved Parents. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama ialah Nurul Syuhadanen yang bernombor matrik 77444. Yang kedua Nur Afikah Muhammad Jasni 77431, Ros Amani binti Roslan 76667 dan juga saya iaitu Nur Irdina Kumalia binti Muhammad Aizam 777439. Seperti yang dapat kita lihat, berikut adalah poems Beloved Parents yang telah kami kaji menggunakan teori terjemahan Dryden. Saya, Nur Afikah Muhammad Jasni, memegang nombor matrik 77431. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Baiklah, menurut Kamaruddin Haji Tesis Hussein 1993, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang lain. Bahasa mempunyai dua pemulihan, iaitu pemulihan bahasa pertama dan pemulihan bahasa kedua. Pemulihan bahasa pertama atau dikenali sebagai bahasa ibunda diperolehi melalui ibu mereka, dan bahasa kedua pula diperolehi selepas mempelajari bahasa pertama. Amalan mempelajari dua atau lebih bahasa dikenali sebagai dwibahasa, yang memberi penekanan yang kuat kepada penguasaan bahasa kedua. Dalam budaya berbilang kaum ataupun bahasa budaya, usaha untuk membangunkan terjemahan bahasa telah dibuat untuk memastikan komunikasi tidak terganggu kerana variasi budaya dan pemahaman masyarakat yang pelbagai. Terjemahan ialah proses yang memindahkan data daripada satu bahasa yang dikenali sebagai bahasa sumber kepada bahasa yang lain, yang dikenali sebagai bahasa sasaran. Terdapat 14 teori terjemahan dijumpai, namun fokus utama dalam teori terjemahan bagi kumpulan kami adalah teori Dryden pada tahun 1680-an yang akan menggunakan sajak Beloved Parents karya Norbu Dorji. John Dryden 1697 telah menegaskan bahawa terdapat 3 terjemahan asas yang akan digunakan semasa menterjemahkan teks. Terjemahan yang pertama adalah terjemahan metafrasa, di mana menterjemah perkataan demi perkataan, baris demi baris ialah terjemahan asas yang pertama. Yang kedua adalah terjemahan parafrasa, iaitu terjemahan yang benar kepada teks asal dengan memfokuskan kepada makna berbanding perkataan. Yang ketiga adalah terjemahan tiruan, iaitu terjemahan bebas yang mengubah suai perkataan dan makna kepada makna yang sama dan bertujuan untuk memelihara semangat teks. Metodologi kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah perpustakaan untuk mendapatkan data. Sajak bahasa Inggeris yang digunakan oleh pengkaji ialah Beloved Parent karya Norbu Dorji. Pengkaji juga telah menggunakan 3 teknik Dryden, iaitu terjemahan metafora, terjemahan parafrasa dan terjemahan tiruan. Berikut adalah data bagi rangka pertama yang kami perolehi. Di rangka pertama dalam sajak Beloved Parents, iaitu Parents are godlike dan Worship and Respect them, telah diterjemahkan satu persatu perkataannya menggunakan metafrasa. Setelah diterjemahkan, ia menjadi ibu bapa adalah Tuhan dan sembah dan hormati mereka. Ayat pertama dalam rangkap ini tidak beberapa sesuai kerana teknik terjemahan metafrasa yang digunakan menyebabkan ayat tidak gramatis dan menarik. Oleh itu, untuk ayat rangkap ini, kami telah menganalisis menggunakan terjemahan parafrasa. Untuk parafrasa, ayat ini telah menjadi gramatis mengikut bahasa Melayu yang sesuai dengan menggunakan bahasa sasaran. Setelah dianalisis, ayat ini menjadi ibu bapa diumpamakan seperti Tuhan, dan ayat keduanya adalah maka taati dan hormatilah mereka.
Namun, apabila ayat ini telah telah digunakan teknik parafrasa, jadi makna yang ingin disampaikan oleh pengarang semakin difahami dan pembaca semakin memahami. Namun, tidak lupa, ayat ini boleh berubah dan berlaku pengguguran serta penambahan. Jadi, kami juga menganalisis ayat ini menggunakan terjemahan. Bagi dapatan keempat yang telah kumpulan kami pilih ialah daripada rangkap ketujuh dalam sajak Beloved Parents. Bahasa sumber yang kami pilih dalam rangkap ini ialah In the name of taking care, we bring and keep our age-old parents. Daripada ayat tersebut, kami terjemahkan kepada 3, iaitu terjemahan metafrasa, terjemahan parafrasa dan terjemahan tiruan. Dalam terjemahan metafrasa, kami menterjemahkan perkataan kepada perkataan, iaitu In the name of taking care, we bring and keep our age-old parents. Dalam satu nama daripada menjaga, kami membawa dan menyimpan kita umur tua ibu bapa. Berdasarkan daripada ayat tersebut, dapat dilihat bahawa ayat tersebut kurang gramatis dan struktur ayatnya yang tidak bersesuaian dan salah dalam penggunaan tata bahasa Melayu. Kemudian, kami menterjemahkan In the name of taking care, we bring and keep our age-old parents kepada terjemahan parafrasa, iaitu atas nama untuk menjaga, kami menjaga ibu bapa yang telah lanjut usianya. Ayat tersebut menunjukkan berlaku perubahan dalam struktur ayat dan terdapatnya pengguguran beberapa perkataan dan juga penambahan beberapa perkataan dalam rangkap 7. Kami juga dengan penambahan dan pengguguran perkataan tersebut dapat dilihat bahawa ayat-ayat tersebut kelihatannya lebih gramatis dan struktur ayatnya menjadi lebih teratur dan mudah untuk difahami. Kemudian kami juga menterjemahkan ayat iaitu In the name of taking care, we bring and keep our age-old parents kepada terjemahan tiruan. Terjemahan tiruan ini kami menggunakan frasa atau struktur kata yang bebas, namun makna yang ingin disampaikan dalam sajak masih dapat difahami oleh pendengar. Iaitu setelah diterjemahkan, ayat tersebut akan menjadi atas rasa dan nama tanggungjawab kami menjaga ibu dan bapa yang telah lanjut usianya. Berdasarkan kepada terjemahan tiruan ini dapat dilihat dan difahami struktur ayatnya menjadi lebih baik, senang difahami dan juga menggamit emosi pendengar. Bagi dapatan ketiga dalam rangkap 8 dalam sajak yang kami pilih iaitu Beloved Parents, kami telah menterjemahkan ayat tersebut menjadi 3 terjemahan, iaitu terjemahan metafrasa, parafrasa dan juga tiruan. Ayat sumber yang kami pilih dalam rangkap 8 ialah We don't understand being a parents until you became one. Dalam ayat tersebut, kami telah menterjemahnya kepada 3, iaitu terjemahan metafrasa. Kita tidak akan faham bagaimana menjadi seorang ibu bapa sehingga kau menjadi satu. Dalam ayat ini, kami menterjemahkan ayat bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, namun diterjemahkan daripada satu perkataan kepada satu perkataan. Apabila dilihat bahawa terjemahan metafrasa ini tidak menjadikan ayat tersebut gramatis, menyebabkan kami telah menterjemahkan ayat We don't understand being a parents until you became one kepada terjemahan parafrasa. Dalam terjemahan parafrasa menitik beratkan kepada kegramatisan ayat dan kami juga membuang atau menggugurkan beberapa perkataan dan menambahkan beberapa perkataan bergantung kepada struktur dan kegramatisan ayat tersebut. Setelah diterjemahkan dalam terjemahan parafrasa, ayat tersebut akan menjadi tidak kita fahami bagaimana menjadi ibu bapa sehingga kau merasakan sendiri. Daripada ayat tersebut dapat dilihat bahawa maksud ingin disampaikan oleh penyajak amat mudah difahami oleh pendengar dan ayat tersebut menjadi gramatis apabila beberapa perkataan digugurkan seperti until you become one, ditukarkan menjadi hingga kau merasakan sendiri.
Kemudian, ayat tersebut juga boleh diterjemahkan kepada terjemahan tiruan iaitu daripada we don't understand the be a parents until you become one kepada tidak ku fahami beratnya menjadi seseorang yang bergelar ibu bapa sehingga aku rasakan sendiri kepedihan dan pengorbanan mereka. Daripada ayat tersebut, pendengar dapat merasakan sendiri emosi yang ingin disampaikan oleh penyajak dan bahasa sumber daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu lebih dirasai secara mendalam oleh pendengar. Kemudian, daripada terjemahan tiruan ini terdapat penambahan beberapa perkataan namun maksud ingin disampaikan daripada bahasa sumber pertama iaitu we don't understand being a parents until you become one kepada terjemahan tiruan yang menjadi lebih baik. Kesimpulannya, jelas dilihat klasifikasi terjemahan telah dilakukan berdasarkan teknik terjemahan metafrasa, teknik terjemahan parafrasa dan terjemahan tiruan yang terdapat dalam teori Dryden 1680-an. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan perbezaan terjemahan yang disebabkan oleh wujudnya beza antara dua bahasa. Oleh itu, keseluruhannya, perkataan dalam bahasa sumber akan menghasilkan terjemahan yang berlainan dalam bahasa sasaran berdasarkan kepada penterjemah dan pembaca.